Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Puan Rohaya binti Abdul Halim di dalam topik amali kita pada hari ini iaitu pembilangan parasit malaria. Pembilangan parasit malaria menggunakan kaedah pengiraan parasit per mikrolit darah. Ini adalah nama kaedah yang kita akan gunakan. Nama lainnya pengiraan leukosit per parasit dalam filem darah tebal. Untuk pembilangan parasit malaria, ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan. Ini adalah salah satu kaedah sahaja. Selain daripada ini, kita juga boleh gunakan filem darah nipis di mana kita boleh kira parasit malaria itu di dalam sesuatu jumlah sel darah merah. Tetapi yang itu kita akan discuss, yang kita akan bincangkan hanyalah teknik ini sahaja. Iaitu pengiraan parasit per mikrolit darah, leukosit per parasit di dalam filem darah tebal. Okey, cara ini adalah cara yang cepat dan sesuai untuk membuat pengiraan parasit malaria lah. Jadi kita akan menggunakan filem darah tebal yang tercelup jimsa, di mana di dalam filem darah tebal ini kita akan mengira jumlah parasit malaria dan juga sel darah putih. Kita akan kira parasit malaria dan sel darah putih. Okey, pengiraan parasit per mikrolit darah. Apakah bahan-bahan atau peralatan yang kita perlukan? Yang pertama sekali, filem darah tebal, FDT yang tercelup jimsa. Kita mesti kena ada slide filem darah tebal yang tercelup jimsa. Yang kedua, kita kena ada tally counter untuk kita kira. Yang ketiga, kita kena ada mikroskop cahaya dan juga immersion oil. Sebab untuk pembilangan, kita harus menggunakan kanta 100 kali 100. Jadi kita perlu immersion oil. Dan juga kalkulator. Kalkulator untuk kita buat pengiraan akhir nantilah. So, ini adalah alat radas dan bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membolehkan kita membuat pengiraan parasit malaria ini. Okay, next kita tengok formula ataupun rumus bagi pengiraan parasit per mikrolit darah. Rumusnya adalah bilangan parasit malaria bahagi bilangan leukosit ataupun sel darah putih yang dikira darab jumlah leukosit dan akhirnya sama dengan kita akan dapat bilangan parasit malaria, unitnya adalah per mikrolit darah. Jadi ini adalah formula yang kamu akan guna pakai. Formula ini kamu kena ingat, kena hafal lah. Okey, untuk bilangan leukosit. Kita tengok bilangan leukosit sel darah putih. Bilangan leukosit yang perlu kita kira adalah lebih kurang 100 hingga 500. Ini kebiasaannya. 100 hingga 500. Standard piawai yang kita gunakan adalah 200. Biasanya kita guna 200. Tapi bergantung kepada keadaan. Ada sometimes kita boleh cukup hanya kira 100. Ada sometimes kita perlu kira sehingga 500 sel darah putih. Okey. Kalau dalam situasi di mana kita jumpa lebih kurang kalau kita jumpa sikit parasit tu, jadi kita kena teruskan pengiraan sehinggalah ke 500 sel darah putih. Tapi kalau heavy infection, kita jumpa banyak parasit dalam sel darah merah. So kalau kita kira 100 dalam 100 sel darah putih pun dah cukup. Ini bergantung. Ini bergantung kepada keadaan. Tapi yang standard yang biasa kita guna adalah 200. Okey, ini jumlah leukosit yang perlu kita kira. Bilangan leukosit yang perlu kita kira. Manakala jumlah leukosit ini pula, ia merujuk kepada jumlah sel darah putih pesakit.
jumlah sel darah putih pesakit ini boleh diperolehi daripada keputusan blood count ni lah, FBC dia. Berapa dia punya total white blood cell. Biasa akan mention lah dekat situ secara spesifik. Tetapi kalau in case tiada jumlah sel darah pesakit kita tak ada, jadi kita boleh gunakan piawai. Piawainya adalah 8,000. Okey. Biasa dalam pembelajaran ni kita tak adalah jumlah SDP pesakit, jadi kita akan guna yang piawai lah 8,000 Okey, kita tengok pengiraan bentuk asexual iaitu bentuk trophozoite dan schizoid perlu berasingan dengan bentuk sexual gametocyte. Jadi untuk pengiraan parasit permaikolit darah ini, teknik ini, kita kena asingkan yang bentuk asexual dengan bentuk sexual. Bentuk asexual ni kita tahu dia adalah trophozoite dan schizoid. Kalau kita jumpa trophozoite dan schizoid, kita sekalikanlah kita akan masukkannya di bawah asexual. Tapi kalau kita jumpa gametocyte, kita perlu asingkan daripada asexual itu sebab dia adalah seks. Dia akan masuk di bawah kategori sexual, bentuk sexual. Okey, untuk pengiraan, so kita kena buat asexual dan juga sexual. Ada dua bahagian lah. Asexual, trophozoite dan schizoid, sexual, gametocyte sahaja. Jadi untuk asexual pun kita kena ada rumus ini, formula ini. Untuk sexual pun kena ada satu rumus ini. Dua-dua ini dikira secara berasingan lah. Pengiraan nanti berasingan. And then kena laporkan kedua-duanya. Okey. Contoh laporan pengiraan parasit permaikrolit darah. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak buat laporan pengiraan pula. Tadi kita tahu formula untuk kira. Seterusnya dah tahu formula, kita nak tengok macam mana pula kita nak buat laporan. Laporan pengiraan kita. Okey, pengiraan macam saya cakap tadi, kita kena asingkan asexual dengan sexual. Asexual itu adalah bentuk tanpa sek, iaitu trophozoite dan schizoid. Sexual ini adalah bentuk yang sek, iaitu gametocyte. Jadi kena kira lah bilangan parasit malaria yang kita jumpa dalam slide kita tu, dalam film darah tebal kita tu, bahagi dengan 200. Kalau kita ambil 200 lah piawai, darab 8,000 jumlah SDP. Ini pun kalau kita tak ada nilai SDP, so kita guna 8,000 lah. Dan kita akan dapatlah hasilnya berapa. Parasit per mikrolit darah. Untuk asexual, kita dapat parasit bentuk asexual lah. Kalau untuk sexual, kita akan dapat parasit bentuk seks lah. Sama juga unitnya per mikrolit darah. Okey, bila kita dah kira kedua-dua bentuk ini, asexual dan sexual ini, last sekali kita kena buat laporan. Cara nak buat laporan, pertama sekali kena nyatakan spesies apa. Spesies malaria apa yang kita temui dalam slide itu. Spesies Plasmodium. Contoh, kita jumpa Plasmodium falciparum. So, tulis Plasmodium falciparum. Ataupun Vivax, ataupun Plasmodium malariae dan sebagainya. Lepas itu, nyatakan berapakah asexualnya, hasil yang kita dapat kat sini tadi. Kita dah kira tadi ni, ini asexual, tulis kat sini. And then, yang seterusnya baru sexual punya pengiraan. Okey, macam mana? Macam ni contohnya. Contohnya, spesies Plasmodium yang kita jumpa, contoh Plasmodium vivax. Asexual kita dah kira-kira, dah masuk dalam formula, dah buat pengiraan. Katakan dapat 20,000 per mikrolit darah. Ini asexual. Lepas tu baru masuk sexual. Sexual katakan kita dah kira-kira, kita dapat 3,000. Jadi kita tulis nama spesies Plasmodium yang kita temui. Ini hasil pengiraan asexual / hasil pengiraan sexual dan seterusnya unitnya per mikrolit darah. Jadi ini adalah cara kita melaporkan pengiraan kita. Cara tulis laporan. Kena ingat kena ingat. Pertama spesies, yang kedua asexual / lepas tu sexual, lepas tu unitnya lah. Okey, clear di situ.
Okey, inilah cara bagaimana kita nak melakukan pembilangan. In detail, saya akan terangkan bagaimana kita nak buat pembilangan. Ini adalah slide WHO yang tercelup jimsa yang kita akan gunakan untuk pembilangan. So, di dalam slide WHO terdapat filem darah tebal dan juga filem darah nipis di dalam slide yang sama. Tetapi kita hanya akan gunakan yang bahagian filem darah tebal yang bulat ini sahaja ya. Kita akan buat pembilangan dengan cara battlement ataupun longitudinal. Kalau battlement tu kita gerak start daripada X ni terus sampai ke hujung sisi, turun ke bawah, terus ke hujung lagi, turun ke bawah, ke hujung sampai keseluruhan semiak itulah. Sampai kita cover keseluruhan bulatan itu. Untuk kita memulakan pembilangan, tengok dekat X ni, kita kena masuk ke dalam sedikit. Jangan terlalu hujung lah. Ke dalam sikit. And then kita teruskanlah start sampai habis. Kita nak kira macam ni boleh, battlement pun boleh, ataupun kita nak longitudinal pun boleh, daripada atas ke bawah, bawah ke atas macam tu. Okay, so bila kita buat pemerhatian di bawah mikroskop, kita akan dapat lihat feel yang seperti inilah untuk filem darah tebal. Kalau kita review semula untuk filem darah tebal, apa yang akan tinggal hanyalah sel darah putih, platelet, parasit malaria itu sendiri. Itu je. Sel darah merah dah tak ada. Sebab apa? Sebab dalam filem darah tebal, sel darah merah dah pun dilaisiskan ya. Jadi kamu tak akan jumpa lagi sel darah merah. Untuk buat pembilangan, kita boleh gunakan telecounter. Sama ada kamu nak guna satu telecounter ataupun dua. Boleh, tak ada masalah. Kalau gunakan satu, kita akan guna untuk kira sel darah putih. Kalau guna dua telecounter, kita guna satu untuk sel darah putih dan satu lagi untuk parasit malaria itu. Biasanya kalau untuk parasit malaria kita kena seperti yang saya cakapkan tadi, kita kena pisahkan, kena asingkan asexual dan juga sexual. Jadi biasanya yang kita gunakan telecounter ini adalah untuk asexual. Sebab biasanya asexual lebih banyak berbanding bentuk seks punya parasite. Jadi terserah, nak guna satu pun boleh telecounter, dua pun boleh. Kalau guna satu untuk SDP sahajalah, yang parasit kamu jot down sendiri. Tulis secara manual. Kalau guna dua, so satu untuk SDP, satu untuk parasit lah. Okay. Kita kena asingkan asexual dengan seks. Jadi kita tengok untuk asexual, kamu kena kira lah dalam field itu. Kamu kena kira secara serentak SDP dan juga parasit malaria. Untuk contoh ini, asexual kamu kena tengok lah contoh. 1, 2, 3, 4. Dalam field ni contoh 4. So kamu jot down lah. 1, 2, 3, 4. Macam tu Itu secara manual lah. Kalau kamu guna telecounter, kamu tekan tab, 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 tab. 4 kali lah. So dia akan naik nombor ke sini 4. Ini untuk asexual. Lagi apa kita kena tengok? Asexual, sexual. Bentuk seks. Bentuk seks kalau dalam contoh ni, ada tak nampak? Contoh ini falciparum. So ada nampak tak gamet? Tak ada Jadi seks dekat sini tiada lah. Tapi kalau ada, jot down lah. Kalau ada 5, jot down lah 5 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu SDP. SDP kira lah. Kalau ada satu. Guna telecounter tekan tab 1 lah. Okay, jadi kita kena kira field by field. Mula daripada X ni. So field ni kamu akan kira lah SDP bersama-sama dengan parasit tu. Parasit asingkan bentuk asexual, bentuk seks. So kira guna telecounter ataupun nak jot down manual. Boleh. Tak ada masalah Jadi mula daripada X ni, satu field, and then kamu move ke field seterusnya pun sama. Kira SDP, kira asexual dengan bentuk seks untuk parasit. Move lagi ke field seterusnya, turun bawah, move field seterusnya, kira.
sehinggalah kita cukup bilangan SDP yang kita kehendaki. Kalau tadi kita kata 100 hingga 500 bergantung kepada keadaan. Piawainya 200. So bila cukup 200 SDP, stop. Dan kita akan tengok berapa bilangan asexual yang kita dapat, berapa bilangan seks yang kita dapat. Lepas tu kita masukkan ke dalam formula yang saya terangkan tadi dan kita buat pengiraan. Seterusnya kita buat laporan. Okey. Itu kaedah untuk kamu buat pembilangan ni. Dan yang paling penting sekali untuk kamu buat pembilangan ni, kamu mesti kenal morfologi bagi setiap spesies. Kena tahu macam mana Plasmodium falciparum rupanya macam mana, Plasmodium malariae macam mana, Vivax macam mana, Ovale macam mana. Kalau kamu tak kenal, jadi kamu tak boleh nak kira lah nanti. Tak tahu macam mana bentuk gametnya, tak tahu macam mana bentuk schizonya. Jadi macam nak kira kan? Jadi perkara yang agak penting juga yang kamu kena tahu untuk pembilangan ni, mesti tahu morfologi. Morfologi bagi Plasmodium itu di dalam filem darah tebal. Kena kenal lah peringkat schizon, peringkat trofozoid untuk asexual dan juga peringkat gametocyte. Mesti boleh bezakan peringkat-peringkat ini sebab kita nak asingkan asexual dengan sexual. Okey, contoh satu yang kita ambil Plasmodium falciparum. Contoh imejnya seperti ini, filem darah tebal. Jadi macam mana kita nak buat pengiraan? Contoh satu field mikroskop lah. Contohnya satu field mikroskop ni. So apa yang kita nampak dekat sini? Tengok bentuk asexual. Ada bentuk asexual? Adalah kan? Trofozoid kan? Jadi berapa trofozoid? Cuba bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So rekodkan. Untuk asexual, rekodkanlah sama ada kamu nak record manual, jot down manual atau kamu nak tekan tali counter, tekan asexual 10. Jadi apa kita nak tengok? Asexual dah. And then sex. Bentuk seks ada? Satulah. Nampak ni gamet gamet falciparum. Bentuk banana ni. So ada berapa? Ada satu sahaja dalam field ni. So rekodkan satu bentuk seks. Okay. Selain daripada parasit, apa juga yang kita nak tengok? Sel darah putih. Yes. Kena tengok bersama-sama parasit dan juga sel darah putih. Dalam field ni ada sel darah putih tak yang kamu nampak? Tak ada dekat sini sel darah putihnya tiada. So kosong lah, tak payah record lah untuk sel darah putih. Nanti kalau move ke next field, kalau ada jumpa sel darah putih, so record. Contoh jumpa 1 ke, 3 ke, 5 ke, 10, record. Dan parasit yang ni, yang 10 tadi, kalau jumpa lagi next field ada 5. So jadi 15 lah, akan bertambah lah. Bentuk seks pun kalau contohnya jumpa lagi 2, jadi 3 lah. Macam tu Kena move ke next field sampailah kita dapat yang standard tadi 200 sampai cukup SDP ni, bilangan SDP ni 200. Then SDP tu cukup 200, kita stop dan kita akan ambil berapakah bilangan yang kita dapat untuk asexual dan juga sexual, masuk ke formula tadi dan kita buat pengiraan. So dah dapat hasil pengiraan tu, masuk ke cara laporan tadi. And then kita laporkanlah. Jadi begitu begitu caranya untuk buat pembilangan. Okay, next tengok contoh 2 Contoh 2 masih lagi Plasmodium falciparum. Contohnya image seperti ini. Katakan kita ada 2 field Kita ada 2 field. Jadi ini field yang pertama. Ini field yang kedua field yang kedua. Jadi untuk ini, untuk yang
contoh 2 ini, apa yang kita perlu rekodkan macam tadilah kita record SDP, sel darah putih. Kita tengok dahulu untuk yang field yang pertama field mikroskop yang pertama SDP ada berapa? 1 Jadi kita akan rekodkan 1. Seterusnya kita nak tengok apa? Parasit kan? Asex, bentuk Asex iaitu bentuk trophozoite dan juga schizoid. Kita tengok ada berapa untuk field ini. Mari kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk yang field pertama ni Asex ada 20. Kita rekodkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Untuk field yang pertama. SDP dah, Asex dah. So next kita tengok sex. Ada bentuk seks tak dalam field yang pertama ni? Untuk Plasmodium falciparum, kalau bentuk seks adalah gamet lah. Gamet bentuk seperti pisang. Dekat sini ada nampak? Tak ada kan? Jadi seks tak ada lah. Tak rekodkan. Next, kita pergi kepada field yang kedua. Sama, kita tengok SDP ada berapa? 1, 2, 3. So rekodkan lah SDP. 1, 2, 3. Untuk field yang kedua Seterusnya Asex. Kira lah untuk peringkat trophozoite dan juga schizoid dalam field yang kedua ni ada berapa. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Katakan ada 20 So, kita rekodkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 20. So, yang field kedua pun ada 20 untuk Asex. Bentuk Asex. Okay, SDP dah, Asex dah. Next, untuk bentuk seks. Ada tak dalam field yang kedua ni? Gamet untuk falciparum, field kedua juga tak ada Jadi gamet jangan rekodkan apa-apa, tak ada apa-apa. Jadi macam itulah kita kira. Field yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya lah. Sampai habis SDP tu kita cover sampai cukup SDP kita bilangan kita kehendaki lah. Sama ada kita nak 200 yang POY ke, kita nak kira 100 ke terlalu banyak. Ataupun kalau terlalu sikit kita kira sampai 500 SDP Dan kita kira bersama-sama dengan bentuk Asex dan juga bentuk seks. Boleh guna tali counter, boleh juga record secara manual seperti ini. Okay, dan kita masuk dalam formula, kita kirakan dan kita buat laporan. Okay, next. Contoh 3. Contoh 3, Plasmodium falciparum. Masih lagi Plasmodium falciparum. Katakan ini adalah FDP kita Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan kita ada 6 field kat sini Okay, field pertama, field kedua, field ketiga, field keempat, field kelima, field keenam. So, ini kita buat pemerhatian pembilangan ni secara Battleman So, bergerak daripada field yang pertama ni bergerak sampai hujung field ketiga, turun bawah, sambung field keempat, field kelima, field keenam. Kemudian turun lagi dan seterusnya Kalau kita buat secara Battleman. Kalau kita buat secara longitudinal, bawah ke atas kan? Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Okey. Jadi, kalau contoh seperti ini, samalah. Katakan kalau contoh ini kamu nampak dia agak heavy kan? Banyak parasitnya. Bintik-bintik ni parasitnya tu. Parasit dalam bentuk ringform. So, kalau macam ni, heavy, kita boleh sometimes kita skip
skip field. Contohnya, kita tengok field yang pertama, yang ni kita kira. Tapi field yang kedua, kita skip. Tak payah kira yang ni. Kita move ke field ketiga, yang ni kita kira pula. Yang ni, yang keempat, kita skip. Yang kelima, kita kira. Yang keenam, kita skip. Contoh kalau dia heavy, kita memang boleh skip. Supaya kita dapat cover keseluruhan bulatan FDP kita tu. Sebab kalau kita tak skip, mungkin kita hanya tengok sampai separuh sahaja ataupun suku sahaja daripada pilihan darah terbalik tu. Dia sampai suku je dah cukup 200. So kita pun tak dapat nak kira sampai bawah. Takut ada benda penting yang kita termiss. Okay. Contohnya gamet. Katakan gamet tu berada dekat kawasan tengah, kawasan bawah dan kita termiss. Tak dapatlah, nanti kita punya pengiraan tak tepat pula. Jadi kita nak skip tu pun ada caranya. Kalau skip satu field, next pun kita kena skip satu field. Sampai habis kita punya pengiraan. Dan kalau kita rasakan skip satu field pun masih lagi banyak, kita boleh skip 2 field. Contoh kita baca field yang pertama, kita skip 2 field. So skip field yang keempat pula baru kita kira. So skip lagi 2 field. Seterusnya baru kita baca. Macam itulah kita boleh skip satu field. Kita nak skip 2 field pun boleh, 3 field pun boleh, bergantung kepada keadaan. Contoh katakan kamu lihat dalam satu field mikroskop kamu tu, kamu dapat tengok ada berapa SDP, katakan ada 10 ataupun 15. So means that dia memang banyak lah, sekejap je kamu dah boleh habis. Kalau 10 SDP, maksudnya dalam 20 field dah cukup 200 kan. Jadi mungkin 20 field tu tak cover sampai bawah. Jadi mungkin kamu boleh skip 2 atau 3 field lah. Macam tu Ni kalau kes yang heavy. Tapi kalau kes yang light tak boleh skip lah. Kena kira Okay, next kita tengok contoh 4. Masih lagi Plasmodium falciparum Katakan ini satu field satu field mikroskop. Kita tengok di sini banyak bintik-bintik ni semua adalah peringkat trophozoid peringkat trophozoid bagi Plasmodium falciparum. Kalau macam ni nampak heavy lah Kes ni kes yang heavy. Jadi untuk kes yang heavy, dia ada sedikit kesukaran lah untuk kita kira. Sebab dia banyak sangat kan nak kira. Apa yang kita boleh buat untuk kes heavy? Satu field mikroskop kita tu, kita bahagikan kepada 4 bahagian yang sama. Dan kita hanya kira satu sahaja field ni. Satu bahagian, 1/4 daripada keseluruhan field itu. Kita kira satu bahagian ini and then untuk tahu keseluruhan field ni, kita darab sahaja dengan 4. So, kita dapatlah untuk satu field ini. Ini bagi parasite tu Untuk parasite malaria tu yang kita kira satu field. Tapi untuk SDP, kena kira keseluruhan lah. 1, 2, 3. Katakan dalam field ni, 1, 2, 3 SDP. Tapi untuk parasite, sebab dia banyak sangat, dia heavy, kita kira 1/4 bahagian daripada field ini sahaja and then kita darab dengan 4. Ini kita akan dapat total lah untuk satu field ini. Bagi kes-kes yang heavy sahaja yang kita buat macam ni kita bahagi kepada 4 bahagian. Sebab apa? Untuk memudahkan kita kira lah. Bila heavy, dia banyak. Kita akan ambil masa yang sangat lama untuk kira untuk setiap satu field, next field, seterusnya kan. Jadi kita kira 1/4 darab 4 and then next field pun kira 1/4 saja bahagian daripada field tu darab 4 dan seterusnya. Itu lebih memudahkan bagi kes-kes yang heavy. Okay. Okay, kita dah habis untuk contoh bagi Plasmodium falciparum. Sekarang kita move kepada contoh bagi Plasmodium vivax, contoh 5. Contoh Vivax. Okay. Untuk Plasmodium falciparum, dia agak senang untuk kamu kenal sebab dia punya peringkat asexual seperti yang kita tahu, trophozoid dan schizoid.
peringkat sex adalah gamet. Untuk Plasmodium falciparum, peringkat asexual dia, kebiasaan schizoid jarang kita jumpa. Sebab kita tahu schizoid untuk Plasmodium falciparum jarang ditemui dalam darah periferi. Jadi hanya peringkat trophozoid yang biasa kita jumpa lah. Jadi kamu akan nampak bintik kromatin dan sedikit cytoplasm. And then dia punya peringkat gamet pula, seks dia tu senang juga untuk kita kenal sebab dia ada shape pisang tu banana shape. So kita boleh bezakan asex dengan sex bagi Plasmodium falciparum, mudah. Tapi untuk Plasmodium vivax, Plasmodium malare, Plasmodium ovale, dia sedikit susah sebab dia memang biasanya dia akan, kita boleh jumpalah peringkat trophozoid, peringkat schizoid, peringkat gamet. Dalam satu slide tu perkara biasa, kita boleh jumpa semua-semua peringkat itu. Jadi mesti boleh kenal betul-betul setiap peringkat itu supaya tak tersalah kira. Make sure gamet tak terconfuse dengan schizoid, tak terconfuse dengan late trophozoid. Sebab kalau confuse, pengiraan kita pun jadi tak tepat lah. Tak betul Macam contoh gambar ini gambar yang pertama ini. Yang kecil-kecil ini adalah trophozoid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trophozoid. Yang ni yang gelap ni biasalah SDP Yang besar ni. Yang besar ini baru gamet. Kena ingat sebab Plasmodium vivax sel dia enlarge kan. Kamu tahu untuk FDT dah tak ada SDM, tak nampak rasa darah merah, jadi tak tahulah anggaran saiz tu kan. Jadi kita betul-betul tengok. Gamet memang yang besar lah. Contoh yang sebelah ini adalah schizoid Ini peringkat schizoid. Dia lebih kurang sama besar dengan SDP. Ini pun kena betul-betul kenal baru boleh buat pengiraan dengan betul dan tepat. Biasanya ini by experience lah. Okay, next contoh 6 masih lagi dalam Plasmodium vivax contoh. Kita tengok contoh gambarnya begini. Okay, katakan ni bulatan satu field. So untuk vivax kena tengok betul-betul Dekat sini ada pelbagai peringkat lah yang kita kena kenal pasti. Contoh macam ini nampak gamet lah. Ini trophozoid kecil trophozoid. Ini mungkin early schizoid kita tengok betul. Kita tengok bawah mikroskopik tu dia lebih jelas lah sebenarnya bawah mikroskop. Ni nampak macam 1, 2, 3. Macam ada 4 kromatin. Ini pun masih lagi adalah peringkat trophozoid. Kena boleh bezakan lah. Dia agak sukar bagi spesies vivax, spesies malare dia lebih sukar lah. Untuk buat pengiraan tu, kamu dah tahu cara buat pengiraan. Kena kira SDP, kena kira asexual, kena kira sexual. Ini kamu tahu formula macam nak kira. Tapi yang lebih susahnya dalam pembilangan ni, bila mana nak klasifikan dia tu. Nak kelaskan dia sebagai asex ke sex tu. So susah. Yang peringkat schizoid, peringkat late tropho, bagi Plasmodium vivax dengan malare, susah kamu nak bezakan dengan peringkat gamet. Ini kena tengok betul-betul by experience juga. Okey, contoh 7. Plasmodium vivax lagi. Kita tengok lain. Katakan ni satu field, satu bulatan, satu field mikroskop. So tengok ini peringkat trophozoid. Ini trophozoid, ini trophozoid. Ini pun trophozoid Ini pun trophozoid. Ini trophozoid, ini trophozoid. Yang ni, yang besar ini 1, 2, 3. Ini adalah gamet. 1, 2, 3. So kena differentiatekan lah trophozoid, schizoid, gamet. Asingkan asexual, sexual. Okay. Okay, next kita tengok pula contoh 8. Kita masuk ke Plasmodium malare. Tadi vivax, sekarang malare pula. Okay, contoh gambar lah. Malare ni kena ingat dia punya morfologi dia tidak enlarge So dia kecil. Dia lebih kurang macam vivax tapi dia tak besar macam vivax. Dia kecil sahaja. Contoh dekat sini, ini peringkat schizoid lah. Sorry, tak tunjuk pointer pula. Okay. Contoh dekat sini peringkat
Skyzone ini Skyzone lah ini Trofo, ini Gamet. Ini Gamet ni. Dia lebih kurang macam tadi Vivac tapi dia kecil je. Kecil pun dah Gamet sebab dia memang tak enlarge sel dia. Jadi memang betul-betul kena kenal morfologi supaya dapat buat pengiraan dengan betul dan tepat ya. Okey, lagi kita tengok contoh 9 Plasmodium malare juga. Contoh image, katakan ni satu field mikroskop. So, ini semua gamet. Ini adalah gamet Ini gamet bagi Plasmodium malare. Okey, saya dah bagi banyak contoh-contoh untuk view yang kau boleh jumpa lah dalam film darah tebal bagi Plasmodium falciparum, Plasmodium vivac, Plasmodium malare. Sekarang kita tengok contoh untuk kita buat pengiraan Contoh macam mana nak kira. Okey, contoh katakan spesies yang kita tengok, kita observe adalah spesies Plasmodium vivac. Bentuk SX yang kita dapat adalah 250. Kita dah kira-kira tadi, kita dapat SX 250. Bentuk seks katakan dapat 36. Jadi pengiraan kita akan masukkanlah dalam formula tadi Formulanya apa? Bilangan leukosit yang dikira bahagi 200. Ni jumlah leukosit yang dikira lah. Kita ambil piawai darab 8000. Ni jumlah sel darah putih pesakit. Ni piawai 8000. So kita masuk je untuk S actual. Dapat SX tadi 250 masuk je. 250 bagi 200 darab 8000. Kira-kira tekan kalkulator kamu akan dapat 10,000. Unit jangan lupa letak. Unit per mikroliter darah. And then kita dah buat untuk S actual. Dan kita buat pula untuk seks. Bentuk seks. Okay. Tadi kira-kira dapat 36 contohnya. Jadi 36 bahagi 200 darab 8000. Sama dengan kamu akan dapat 1440 per mikroliter darah. Jangan lupa dia punya unit. Okay, kira S actual, and then buat laporan. Laporan macam mana nak buat? Yang first, mention dia punya spesies Plasmodium. And then masukkan jumlah seks yang kita kira. Slash, masukkan jumlah seks yang kita kira. Lepas tu unit per mikroliter darah. So laporan untuk contoh ini macam ni lah. Plasmodium vivac 10,000 slash 1440 per mikroliter darah. Ini contoh pengiraan Harap kamu dapat apply lah cara pengiraan yang betul. Just masuk dalam formula yang telah saya terangkan di awal tadi Okey, jadi saya rasa yang saya nak terangkan untuk pembilangan ni dah habis. Cuma ni kita memang akan kena buat praktikalnya di makmal nanti. Nak tengok kefahamannya. Dan kat situ kamu akan jumpa lah masalah-masalah kesukarannya dan sebagainya. Confusannya semuanya kamu akan jumpa kat situ. Okey, kesimpulannya untuk topik ini. Kaedah pembilangan yang kita guna pakai. Untuk kita buat pembilangan kita guna kaedah parasit per mikroliter darah, iaitu pengiraan leukosit per parasit dalam filem darah tebal. Okay. So, kamu mesti ingat formula ataupun rumus pengiraan untuk teknik ini. Mesti kena, boleh tahu formula ini. Boleh hafal sebab formula ini kamu kena masukkan untuk kamu buat pengiraan Okay. Next, mesti tahu cara melakukan pengiraan. Step-step untuk buat pengiraan ni kena tahulah macam mana tekniknya. Dan last sekali kena tahulah cara untuk laporkan keputusan. Jadi kesimpulan untuk topik ini ialah perkara-perkara yang kamu kena tahu daripada topik ini. Dia tidak sukar. Tapi pada permulaannya memang kamu akan rasa sukar lah. Cuma by practice,
kamu akan dapat lah. By practice, kamu akan dapat perkara ini, dapat skill ini. Jadi, sekian. Terima kasih untuk perhatian yang kamu berikan. Harap kamu dapat faham. Harap kamu dapat serap apa yang saya dah terangkan. Dan kita akan jumpa di makmal nanti untuk amali secara hands on. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.